Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar. Berita kali ini dibatik dari Malaysia kini bertajuk Pengurusan 1MDB jemput Jolo hadir mesyuarat sulit pada 2009. Saksi. Berita penuh, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa ahli perniagaan dalam buruan Lotek Jo atau Jolo dijemput oleh pihak pengurusan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, untuk menghadiri mesyuarat lembaga pengarah khas syarikat yang diadakan pada 26 September 2009. Bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail, 58 berkata, bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi atau Casey Tang King Chi, bekas pengarah eksekutif 1MDB, mungkin telah menjemput Jolo untuk menghadiri mesyuarat sulit tersebut. Saksi pendakwaan ke-13 itu berkata demikian semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dalam perbicaraan kes Datuk Sri Najib Tun Razak yang menghadapi pertuduhan penyelewengan RM2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB. Mesyuarat yang dipengerusikan Tan Sri Muhammad Baki Saleh itu turut dihadiri Tan Sri Celodin Wok Kamarudin, Syahrul Azral, Tan Sri Azlan Zainul, Casey Tang dan saksi itu sendiri. Ismi yang dirujuk dengan minit mesyuarat tersebut bersetuju bahawa tiada persoalan dibangkitkan atau yang mempersoalkan bagaimana Jolo dijemput dan atas apa tujuan. Saya ingat sebelum mesyuarat bermula, kami ada bercakap mengenainya dan dari perspektif saya, kehadiran beliau pada masa itu adalah untuk menjelaskan kepada lembaga pengarah mengenai cadangan usaha sama JV dengan Petro Saudi International Ltd PSI katanya. Muhammad Syafiee, Jolo nampaknya tidak mengeluarkan sepatah kata pun sepanjang mesyuarat itu kerana jika tidak penjelasannya akan direkodkan dalam minit ini. Ismi menjawab ya. Ketika ditanya mengenai perjanjian usaha sama US 1 billion dengan PSI, saksi itu berkata beliau diberi tanggapan bahawa bekas Perdana Menteri itu mahu lembaga pengarah meneruskan JV tersebut. Beliau berkata, Muhammad Baki, bekas pengurusi 1MDB telah memberitahu pengarah-pengarah bahawa beliau telah bercakap dengan Najib melalui telefon sebelum mesyuarat 26 September 2009. Apa yang saya boleh ingat adalah Muhammad Baki memberitahu kami bahawa PM mahu kami melakukan perkara ini, usaha sama PSI katanya. Muhammad Syafiee kemudian menyoal Ismi sama ada Muhammad Baki telah menyebut perkataan seperti jangan ambil masa terlalu lama melihat transaksi sebelum ini. Ismi berkata Muhammad Baki tidak memberitahu butiran panggilan telefonnya dengan Najib. Pada asasnya, Muhammad Baki berkata lembaga pengarah perlu membuat keputusan mengenai PSI katanya. Minggu lepas, dalam perbicaraan melibatkan pertuduhan meminda laporan audit 1MDB yang dihadapi Najib, Muhammad Baki memberi keterangan bahawa Najib memberitahunya melalui telefon supaya tidak mengambil terlalu banyak masa melihat urus niaga lepas dan hanya memberi tumpuan kepada cadangan JV antara 1MDB dan PSI. Semasa prosiding hari ini, Muhammad Syafiee mencadangkan bahawa apa yang diberitahu oleh Muhammad Baki kepada Ismi dan yang lain di dalam bilik mesyuarat itu adalah bukan apa yang diberitahu oleh Perdana Menteri ketika itu kepadanya, Muhammad Baki. Beliau, Muhammad Baki, mungkin mahu menarik perhatian lembaga pengarah, kata peguam itu. Ismi berkata hanya Muhammad Baki yang boleh memberi keterangan mengenai perbualan telefonnya dengan Najib. Sementara itu, seorang lagi saksi, bekas ketua pegawai kewangan 1MDB, Azmi Tahir berkata, beliau tidak pernah mengesahkan arahan yang diterima daripada bekas ketua setiausaha sulit Najib, iaitu Allahyarham Datuk Azlin Alias, yang dikatakan datang terus daripada Najib sendiri. Peguam Datuk Hariharan Tara Singh merujuk Azmi kepada sebahagian kenyataan saksinya yang menyatakan beliau berjanji untuk melaksanakan dan menandatangani beberapa dokumen berkaitan usaha sama antara Bank BSI dan 1MDB Global Investment Ltd, 1MDB GIL pada Mac 2013. Bagaimanapun, Azmi berkata, kebanyakan arahan Azlin hanya secara lisan atau message text
dan ia tidak pernah ditulis dalam dokumen yang betul. Saksi itu juga bersetuju dengan cadangan Hariharan bahawa beliau tidak pernah mengesahkan arahan itu dengan Najib kerana menganggap apa sahaja yang datang daripada Azlin adalah arahan Najib. Najib 68 berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh rasuah berjumlah RM2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Square bersambung esok.